Okay, morning class. Okay. So, hari ni kita akan masuk bab baru lah, bab 9. Bab 8 kita dah habis dah. So, kita ada 2 bab sekarang ni . So, lepas kita habiskan bab 9, kita akan masuk dengan bab 6. Bab 6 yang cikgu skip hari tu lah. Sebab bab 6 tu, dia nak, kalau boleh cikgu nak kena ajak dia, cikgu kena menulis . So, cikgu akan fikir lah cara macam mana cikgu nak buat . Cikgu nak tulis, tunjuk kamu satu persatu macam mana cara nak jawab dia. Okay, so kita pergi kepada bab 9. So, bab 9 ni adalah teknologi angkasa lepas. Okay, first kali kita belajar mengenai satelit. So, apa yang dimaksudkan dengan satelit? So, kalau kamu tengok, okay, satelit ni, dia kalau kamu keluar rumah malam-malam kan, kamu perhati betul-betul kan, kamu akan nampak macam bintang. Okay, nampak macam bintang. So, apa kau boleh tengok lah. Kadang-kadang kamu nampak ada bintang tu di tempat yang sama aja. Itu adalah satelit Joe Pegun. So, kalau kamu tengok, of course lah kita ada bintang betul. Okay? Tapi yang ni cikgu kata, nampaknya dari jauh tu nampak macam bintang. Okay, kita masuk je. Okay, kita tengok kat sini. So, satelit merupakan objek yang mengorbit planet ataupun bintang. So, objek itu dikeliling lah. Mengorbit tu maksudnya mengelilingi. Sebagai contoh, okay, bulan merupakan satelit semula jadi yang mengorbit bumi. So, bumi kita ada apa nama bulan, di mana bulan ni dia akan mengelilingi bumi. Okay, so kita panggil bulan pun kita panggil sebagai satelit lah. Okay, selain daripada tu kita ada jugalah satelit buatan manusia yang kita guna untuk selalunya untuk komunikasi, internet. Kita menggunakan satelit. Kita panggil itu satelit buatan. Okay, mari kita tengok . Kita tengok jenis-jenis satelit. Okay. So, yang pertama sekali, okay, satelit ni, semua satelit tak kisah jenis mana pun dia akan mengelilingi bumi dan mengikut ketinggian ataupun altitude yang berbeza lah. Okay. Daripada altitude yang berbeza tu kita akan tentukan jenis dia. Okay, first kali ialah satelit orbit rendah bumi ataupun low earth orbit. Kita panggil singkatan dia LEO lah. So, ketinggiannya adalah 180 hingga 2000 km daripada tanah lah maksudnya. Okay, next ialah satelit orbit sederhana bumi. Okay, dia punya bahasa Inggerisnya adalah medium earth orbit. Kita panggil dia MEO. So, ketinggiannya antara 2000 hingga 35,780 km. Kemudian kita ada orbit Joe Pegun. Yang ni cikgu sebut tadi . Antara contohnya satelit Joe Pegun yang tidak bergerak. Okay. So, kita panggil dia geostationary orbit ataupun GEO. Okay. So, ketinggiannya adalah 35,780 km. Okay. Dan berada pada satah khatulistiwa. Kemudian kita ada orbit Joe segerak. Iaitu geosynchronous orbit GSO. So, ketinggiannya adalah 35,780 km dan pada sudut kecondongan satah khatulistiwa. Dan last sekali, okay, yang kelima ialah satelit orbit tinggi bumi ataupun high earth orbit HEO. Ketinggiannya adalah lebih daripada 35,780 km. Okay. So, lepas ni kita akan guna LEO, MEO, GEO, GSO dan HEO . Pendekkan dia lah senang . So, ingat kita ada 5 jenis . Boleh saya cikgu ulang lagi. LEO, MEO, GEO, GSO dengan HEO lah. So, kalau kamu tengok kat sini, kita boleh nampak . So, kita ada LEO. LEO ni yang paling rendah. Okay. Okay, kemudian kita ada MEO yang sederhana, medium. Okay. Kemudian kita ada GEO Pegun tadi. Kemudian kita ada GSO. Dan kita ada HEO. Okay, HEO. Okay. So, ingat LEO apa dia tadi? Low Earth Orbit. MEO pula Medium Earth Orbit. Okay. So, GEO ialah Joe Pegun ataupun geostationary. GSO ialah geosynchronous ataupun jauh segerak, dan juga kita ada HEO iaitu High Earth Orbit. So, semua satelit ni akan bergerak mengelilingi bumi .
Okey. So kalau kau perasan tadi, okey kita patah balik. Kalau kau perasan pergerakan satelit itu dia ada bentuk tersendiri ya. Memanglah kita nampak macam bulat tapi ada yang bulat pepeh, ada bulat-bulat. So apa bezanya? So kita ada dua bentuk pergerakan satelit tu. Yang pertama ialah bulatan sempurna. Yang kedua ialah bentuk elips. Okey. So kena tahu kat sini lah. So kalau kamu tengok satelit yang GEO, GEO ni membentuk bulatan yang sempurna. Okey. Manakala MEO dan HEO berbentuk elips. Okey. LEO dan JSO pula dia campur lah. Ada yang bentuk bulatan sempurna, ada yang elips. Okey. So kita tengok ini bentuk bulatan sempurna, betul-betul bulatan, satu lagi bentuk elips. Elips ni macam bulatan yang kita pepehkan dia. Okey, yang kita tekan dia. So menyebabkan dia tak bulat sangat, dia macam pepeh lah orang kata. Okey. Okey, so kamu tengok sini, ini adalah bulatan elips. So bulatan elips ini, okey, bila satelit menggerak melalui dia, melalui apa nama orbit ni, kamu kena ingat satelit ni dia bergerak ikut orbit ni, dia tak akan tukar arah. Dia akan ikut yang ni sampai bila-bila. Sebab itu dah diprogramkan. So bila dia masuk kat sini, bila satelit ni paling dekat dengan bumi, okey, kita panggil nama dia, kedudukan dia ialah kedudukan perigi. Okey. Dan bila dia jauh daripada bumi, kita panggil kedudukan dia adalah kedudukan apogee. So kita tengok kat sini So dia kata bagi satelit yang membuat orbit elips, terdapat dua kedudukan tertentu dalam orbit tersebut, iaitu apogee dan perigi. Okey. So dia cakap apogee apabila kedudukan satelit paling jauh dari planet ataupun daripada bumi. Manakala perigi, mana perigi tadi? Paling dekat dengan orbit dia tu lah. Paling dekat dengan bumi ni. So ingatlah. Dekat perigi, jauh apogee. Okey. Okey, tengok yang ni pula. So hubungan antara ketinggian orbit dengan laju satelit. Okey. So yang ni macam kita tahu lah, dalam bumi kita ni dia ada tarikan graviti. So maksudnya kalau makin tinggi, makin jauh sesuatu benda tu daripada bumi, maksudnya daya graviti dia makin kurang. Makin kurang. Okey? Kamu tahulah angkasa lepas kan semua benda terapung kan. So dia tak ada laju macam dia tak ada kelajuan macam bila kita ada apa kita panggil graviti ni So dia lain lah. So senang cerita semakin tinggi orbit satelit tu, semakin rendah laju satelit tu. Okey? Sebab apa semakin rendah? Sebab dia semakin jauh daripada bumi, maka daya tarikan tu berkurangan. Bila berkurangan daya tarikan, dia mudah nak terapung-rapung lah. Sebab kat dekat angkasa lepas tu semua benda terapung-terapung Okey, so dia lagi slow. So ingat lagi tinggi, lagi slow. Okey, so kita tengok kat sini. Ini ada contoh dia. Okey, first kita ada LEO. Okey. LEO ni paling dekat dengan bumi. Okey, so ketinggiannya dalam 705 km. Okey, so laju dia 27,500 km sejam. Okey. So next ialah MEO yang sederhana tu. Okey, ketinggiannya dalam 20,200 km. Laju dia 13,900 km sejam. Dan last sekali yang paling tinggi ialah HEO. Okey, ketinggiannya 35,780 km. Laju dia ialah 11,100 km sejam. So kalau kamu tengok beza yang paling dekat dengan bumi paling laju. Yang paling jauh daripada bumi paling perlahan. So maksudnya lagi tinggi kedudukannya, altitude tu maksudnya kedudukan altitude ni maksud kedudukan. Lagi tinggi kedudukan dia, lagi perlahan dia. Okey. Kita sambung dengan subtopik seterusnya. Kaedah menghantar kenderaan pelancar ke orbit. Okey, so kenderaan pelancar ni ataupun kita panggil dia roket lah. Okey, roket lah. Kita baru-baru di China ada hantar roket, dia hantar ke Mars. Okey, so kita ada dua jenis kenderaan pelancar kat sini.
Okey. Sebelum kita masuk dua jenis tu, kita tengok dululah. Kita tengok dulu dia punya cara penghantaran ni lah. So, kenderaan pelancar terdiri daripada satu atau lebih roket yang digunakan untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas. So, kita ada dua cara untuk kita hantar dia. First kali kita pindah secara terus ke orbit. So, daripada bumi ni kita straight terus masuk orbit yang kita nak tu. Okey. So, yang kedua kita guna kaedah Hoffman. Okey. So, maksudnya first kali kita naik sikit keliling bumi, bila dah keliling habis satu bumi, barulah kita dari sini kita masuk yang warna kuning ni pula, keliling yang kedua, okey, warna kuning. Lepas tu kita masuk yang merah ni. Okey. So maksudnya dia buat pusingan lah. Setiap kali pusingan dia makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi ya. Okey. So kita ada dua cara penghantaran dia. So, kita tengok kenderaan pelancar. Ini cikgu cakap dia, kita ada dua jenis kenderaan pelancar. Satu, kita ada kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja. Kita panggil namanya Expendable Launch Vehicle, ELV. Lagi satu, kita ada kenderaan pelancar yang kita guna semula lah. Kita boleh gunakan semula pada next trip kita. Okay. So, kita panggil dia Reusable Launch Vehicle, RLV. So, kita ada ELV dan kita ada RLV ya. Ini contoh daripada NASA. Okey. So, untuk pengetahuan kamu di angkasa lepas kita ada satu stesen. Okey, stesen di mana kita letak angkasawan kita dekat situ. So, dia duduk kat atas tu lah. Duduk kat atas tu, dia perhatilah apa benda apa yang nak buat. Dia buatlah kat atas tu, adalah lepas punya kerja-kerja yang lepas sepatut buat So, nama stesen dekat angkasa lepas tu, kita panggil namanya ialah ISS. Okay. ISS tu singkatan daripada International Space Station ataupun Stesen Angkasa Antarabangsa. So, ISS ni hasil kerjasama daripada 5 agensi angkasa, daripada 5 buah negara. So, daripada first ialah NASA. NASA daripada Amerika Syarikat. Kemudian kita ada Roscosmos daripada Rusia. Kita ada JAXA daripada Jepun. Kita ada ESA daripada Eropah dan kita ada CSA daripada Kanada. Dan untuk pengetahuan kamu, rakyat Malaysia pertama yang naik sampai ISS adalah Dato' Dr. Syekh Muzaffar. So, dia pertama, orang first naik lah. Orang first naik lah kan. Okay. Dia ikut sekalian dengan angkasawan. Bukan dia pergi seorang jangan salah faham. Dia pergi dengan angkasawan yang lain. Okey. Kemudian dia pergi duduk kat sana. Lepas tu dia turun balik. Okey. Kita tengok pada seterusnya iaitu keadaan sifar graviti. Okey. So, bila kamu duduk kat ISS tu dekat kawasan dah orang cakap apa dah angkasa lepas. Okey, di angkasa lepas. Okey. So, dia tidak ada graviti yang kuat sangat. So, graviti dia tak ni lah. Tak ketara macam kat bumi ni. Okey. Jadi, menyebabkan angkasawan dekat sana tu, dia punya kedudukannya terapung. Okey. So, graviti dia ada berapa? Graviti dia kosong. Sifar graviti ya. Sebab tu kita panggil keadaan sifar graviti. Di mana tidak ada graviti ataupun graviti sangat kurang. Dan kita akan terapung. Memang tak ada graviti langsung lah. Okey. Memang tak ada. Okey. So, bagaimana keadaan sifar graviti ini berlaku? Keadaan ini berlaku kerana daya tujah dihasilkan oleh tiupan udara ke atas sangat kuat. Okey, yang ni adalah kawasan, ni ya. Ini sifar graviti ni adalah sifar graviti yang mereka buat latihan dalam pusat latihan ni. Okey. So, mereka nak hasilkan semacam angkasa lepas, mereka gunakan udara lah tiupan udara ke atas. Menyebabkan nilai daya tujah tu sama dengan berat berserta oleh itu dapatlah orang cakap apa kesan daya zero gravity tu lah. Okey. Saya cikgu akan tunjuk kamu video macam mana kita orang dekat ISS tu makan, minum dan sebagainya. Okey. So kita akan sambung pada part 2. Okey.